Hi, now we're going to look at the female reproductive cycle. So in female reproductive cycle, we have two cycles, which are the ovarian cycle and the uterine cycle. And these two cycle occur at the same time dan dia dipengaruhi oleh hormon. So ada 5 hormon yang mempengaruhi female reproductive cycle dan dia bergantung antara satu sama lain. But sekarang saya nak introduce dahulu this cycle dengan fasa-fasa dia sahaja dahulu. Okay, so ovarian cycle menunjukkan the cyclic event that occurred in the ovary. So ini adalah the ovarian cycle as you can see in the diagram. And this ovarian cycle dia ada two alternating phase, dua phase yang berubah-ubah dan satu event di tengah-tengah dia. So kita ada phase dekat dalam ovarian cycle iaitu follicular phase dan luteal phase, dan event yang paling penting di dalam ovarian cycle adalah ovulation. And setiap event ini bergantung kepada hormon-hormon. So as you can see, there are alternating cycle dia adalah sebanyak 28 hari. So pada hari pertama sehingga ke hari 13 adalah berlakunya fasa yang pertama dekat dalam ovarian cycle iaitu follicular phase. So follicular phase sangat bergantung kepada level of FSH. Okay, dan juga sedikit LH. FSH akan stimulate kita punya follicle untuk grow. So daripada primordial follicle, dia akan grow sehinggalah mature follicle. Dan follicle ini semasa dia membesar, dia akan secrete satu hormon iaitu estrogen. Okay, then pada hari ke-14 berlakunya satu event yang penting dekat dalam female reproductive cycle iaitu ovulation, di mana the secondary oocyte will be released by the mature follicle into the fallopian tube. Itu adalah event yang paling penting dekat dalam ovarian cycle. Selepas hari ke-14, hari ke-15 sehinggalah hari ke-28 adalah fasa yang kedua dekat dalam ovarian cycle iaitu luteal phase, di mana the mature follicle tadi yang dah ruptured akan develop menjadi corpus luteum. So luteal phase adalah the development of the corpus luteum, di mana corpus luteum ini akan secrete the progesterone and estrogen. So itu adalah event yang berlaku dekat dalam ovarian cycle. So ini adalah another diagram to illustrate the phases of the ovarian cycle, where the primary follicle until the mature follicle, this is the follicular phase of the ovarian cycle, iaitu dia akan mengambil masa hari pertama sehingga hari ke-13. Kemudian pada hari ke-14 berlakunya satu event di mana ovulation, where the mature follicle will burst and discharge the secondary oocyte to the fallopian tube. Itu adalah event. Dan pada hari ke-15 sampailah hari ke-28 berlakunya the development of the corpus luteum, di mana berlakunya phase yang kedua iaitu luteal phase. Okay, so this event bergantung kepada hormon. Nanti kita akan tengoklah hormon dia apa. Okay, these are the explanation. Kalau soalan tanya pada kamu, explain the ovarian cycle sahaja. So ovarian cycle ada terbahagi kepada follicular phase, the first one, and then the second one ovulation, and the third one is the luteal phase. Okay, follicular phase adalah fasa di mana the growth of follicle occur in the ovary. And this process, this growth of follicle is being stimulated by hormone FSH and a bit of LH. Okay, tetapi FSH lah lebih penting. Then after that berlakunya ovulation. Macam mana ovulation boleh berlaku adalah surge of LH ataupun peningkatan LH tu sampai paling tinggi akan stimulate the ovulation. Then the secondary oocyte will be released to the fallopian tube. The discharge follicle tadi akan mature into the corpus luteum. Okay, so the third phase is the luteal phase, the development ataupun degeneration of the corpus luteum. This process is being stimulated by hormone LH. Okay, so itu adalah fasa-fasa yang terlibat dekat dalam ovarian cycle. Okay, nanti baru kita tengok secara details lah hormon dia yang terlibat.
Okay, the second cycle dekat female reproductive cycle ini adalah menstrual cycle ataupun the uterine cycle. So, uterine cycle menunjukkan changes in the uterus, and these cycles is being divided into 3 phase, iaitu menstrual flow phase, proliferative phase dan juga secretory phase. Okay, so ini adalah perubahan yang berlaku dekat dalam uterus. So, dia berlaku daripada hari pertama sehingga hari ke-28. So, fasa yang pertama, menstrual flow phase, it takes about the first day until 6 or 7 days. So, ini adalah menstrual flow phase. And then, daripada hari ke-7 sampai hari ke-14 adalah fasa yang kedua, iaitu proliferative phase. Fasa yang ketiga adalah daripada hari 15 hingga hari ke-28. Itu adalah fasa secretory phase. So, ini adalah perubahan yang berlaku di dalam uterus seseorang perempuan. If you can see here, during menstruation, the uterine lining ataupun the endometrial wall is shedded. So, fasa itu berlakulah bleeding. And then after the bleeding, the endometrial wall is being repaired. So, itu adalah fasa proliferative. Then after being repaired, the thickening of the endometrial wall is being maintained. Itu adalah fasa secretory. So, itu adalah what happened during the menstrual flow phase, proliferative phase and secretory phase. As we can see, this is the first phase where the menstruation, selalunya hari pertama sampai hari kelima, apa berlaku kepada dinding endometrium adalah the constriction of the arteries in the endometrium. So, salur-salur darah dekat dalam endometrium semua tersebut mengecut. So, dia menyebabkan blood and oxygen supply itu berkurang. Okay, bila blood and oxygen supply berkurang, dia menyebabkan the cell pada endometrium tersebut mati dan being disintegrate. Bila dia disintegrate, it means that dia menyebabkan darah dan juga tisu tersebut discharge through the menstruation, iaitu berlakunya bleeding. Selepas bleeding, berlakunya fasa yang kedua, iaitu daripada hari ke-6 sampailah hari ke-14. So, iaitu fasa proliferative phase. Selepas dah bleeding, dinding endometrium tersebut akan jadi ditebalkan semula. Okay, dia ditebalkan semula disebabkan oleh penghasilan hormon estrogen oleh growing follicle di dalam ovary. So, itu fasa yang kedua. Fasa yang ketiga iaitu fasa selepas ovulation. Fasa ke-15, hari ke-15 hinggalah hari ke-28 itu adalah fasa yang ketiga, iaitu secretory phase, where it occurred continue development of the endometrium wall. Okay, endometrium wall tu semakin menebal. Kenapa dia boleh tebal? Disebabkan oleh penghasilan hormon estrogen dan progesteron oleh corpus luteum. Apa yang berlaku semasa dinding endometrium itu menebal adalah the arteries will enlarge and the endometrial gland will grow. So, ini adalah preparation kalau berlakunya pregnancy. So, as you can see in the diagram, menstrual cycle and ovarian cycle itu berkait, iaitu pada menstrual flow phase dan juga fasa yang kedua iaitu proliferative phase adalah fasa menstrual cycle, dan pada masa yang sama dalam ovary berlakunya follicular phase. Kemudian ovulation berlaku, dan daripada hari ke-15 sampailah hari ke-28 iaitu fasa secretory. Pada masa yang sama dekat dalam ovary berlakunya luteal phase. Okay, so itu adalah kedua-dua female reproductive cycle, iaitu we have the menstrual cycle dan juga ovarian cycle. So,